Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua murid. Apa kabar? Diharap semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi sesi PDP online untuk channel Cikgu Aidil Syam dan untuk channel Telegram e-tutor matematik. Okey, mari kita sambung untuk subtopik yang kedua, pengurusan kredit dan hutang. Yang ini untuk bahagian yang pertama. Dalam bahagian pertama ini kita akan lihat bagaimana apakah maksud kredit dan hutang. Jadi cikgu harapkan selepas ini murid akan dapat menjelaskan maksud kredit dan hutang dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijak tentang kredit dan hutang. Apakah yang dimaksudkan dengan kredit dan hutang? Jom kita lihat. Perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud. Dalam dunia keuangan, kredit bermaksud satu perjanjian kontrak antara pembekal, contohnya bank atau institusi keuangan dengan pengguna, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Secara ringkasnya, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Sebagai contoh, bank menawarkan kemudahan kredit kepada pelanggan dalam bentuk kad kredit. Jika pelanggan atau pemilik kad kredit menggunakan kad kredit tersebut dalam suatu transaksi urus niaga, maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pelanggan membayar balik kepada bank dalam suatu masa tertentu kelak. Kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Contohnya, untuk kad kredit, jika had kad kredit ialah RM10,000 Malaysia, maka pemilik kad tersebut mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau membuat transaksi sehingga RM10,000 dengan kad tersebut. Itu berkenaan konsep kredit. Bagaimana pula dengan konsep hutang? Hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Jadi, diharapkan murid dapat memahami tentang maksud ataupun konsep berkenaan kredit dan hutang. Belanjawan peribadi. Belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk suatu tempoh masa tertentu. Amalan membuat belanjawan peribadi amat digalakkan supaya dapat merancang perbelanjaan secara berhema. Yang kedua, bagi mengelakkan daripada berbelanja berlebihan. Dan yang ketiga adalah supaya dapat menyimpan wang dan membuat tabungan. Bagaimanakah mengurus kredit dan hutang dengan bijaksana? Yang pertama adalah pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang tertentu ataupun yang telah ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Yang kedua adalah membayar jumlah penuh yang tertera pada kad kredit tersebut. Dan ketiga adalah jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit akan memberi peluang kepada bank untuk mengenakan charge atau baki atas baki dan juga boleh menyebabkan charge bayaran lewat dikenakan. Jadi, bank akan mengenakan charge atas baki dan juga boleh menyebabkan charge bayaran lewat dikenakan. Dan yang terakhir adalah membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Jadi, untuk pengurusan kad kredit dan hutang, keempat-empat pernyataan ini perlu difahami agar seseorang itu menggunakan kad kreditnya dengan bijaksana. Berikut adalah contoh 15. Encik Syed membeli sebuah pendingin Hawa yang berharga RM3,200 pada 15 Julai 2018. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak RM1,200 tetapi memiliki kad kredit dari Bank Cemerlang. Beliau juga tahu bahawa kekurangan wang
tunai ini boleh dibayar pada hujung bulan tersebut apabila beliau mendapat gaji kelab. Apakah cara kemudahan kredit yang boleh digunakan oleh Encik Syed untuk mengatasi masalah kekurangan wang tersebut? Dan yang kedua adalah nyatakan kelebihan dan kelemahan cara pembayaran yang anda nyatakan dalam jawapan. Jadi, contoh 15 ini meminta murid untuk menyatakan pendapat berdasarkan fakta yang tepat. Jadi untuk yang pertama, kita ketahui dalam soalan bahawa Encik Syed memiliki kad kredit dan pada masa yang sama, beliau kekurangan wang tunai sebanyak RM1,200. Maka dengan itu penyelesaiannya adalah Encik Syed boleh menggunakan kemudahan kad kredit tersebut. Yang kedua adalah penggunaan kad kredit adalah lebih senang sekiranya Encik Syed membayar balik kreditnya dalam tempoh tanpa faedah supaya beliau tidak akan dikenakan sebarang charge. Jadi kaedah penyelesaian soalan sebegini hanya melibatkan fakta. Jadi murid perlu memahami fakta-fakta penting dalam pengurusan kredit dan hutang. Kesan penggunaan kad kredit. Pembelian barang-barang melalui atas talian boleh menyebabkan pengguna berbelanja secara boros dan akan menyebabkan mereka berhutang. Maka kita harus berhati-hati semasa membeli barang-barang secara atas talian, terutamanya seperti Shopee, Lazada, Alibaba dan Amazon dan mana-mana sahaja yang melibatkan pembelian atas talian. Jadi berikut adalah latihan pengukuhan untuk uji minda 3.2a sebagai tugasan kepada murid-murid untuk pengurusan kredit dan hutang. Ringkas saja untuk kali ini dan insyaAllah selepas ini kita akan sambung bahagian yang kedua. Diharapkan semua murid terus bersemangat untuk belajar matematik sepanjang tempoh PKP ini dan kita manfaatkan apa-apa saja medium pembelajaran atas talian ataupun di luar talian. Jadi daripada cikgu untuk sesi kali ini sampai di sini saja, kita akan sambung lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.